Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita berjumpa lagi. Okey, saya harap anak-anak murid cikgu di rumah berada dalam keadaan sihat. So, hari ini cikgu nak berkongsi dengan kamu satu lagi topik besar dalam fizik tingkatan 5 iaitu keelektromagnetan. Okay, satu topik yang cikgu akan sentuh pada hari ini adalah menganalisis kesan magnet ke atas suatu konduktor pembawa arus lah. Jadi sebelum kita mulakan prosesi perkongsian ini, anak-anak cikgu aminkanlah doa cikgu yang akan cikgu bacakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. So, tajuk kita hari ini adalah menganalisis kesan magnet ke atas suatu konduktor pembawa arus. So, apa yang kita nak belajar hari ini, apa yang cikgu nak kongsi hari ini tak lain tak bukan kita tengok dulu rancangan yang telah cikgu rancangkan lah sepatutnya dalam sesi persekolahan yang patutnya kita berlangsung pada hari ini. So, apa yang kita nak tengok hari ini mula-mula sekali adalah kita nak tengok atau nak nyatakan apa yang dimaksudkan dengan elektromagnet. Okey. Cikgu tunjuklah apa dia. Kemudian melukis corak dan arah medan magnet yang disebabkan oleh dawai lurus, kegelung bulat dan juga solenoid. So, ketiga-tiga ini nanti cikgu akan tunjukkan juga. Okey, perancangan eksperimen mudah yang tertumpu kepada kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Dan jika sempat kita akan masuklah aplikasi elektromagnet. So, apa yang berlaku dalam bab elektromagnet sebenarnya kita akan jumpa inilah secara orang kata secara ringkas, secara umum, gambaran mudah. Kita konsep lah kita nak tengok kat sini. So, hari ni cikgu nak tunjuk pada kamu kesan medan magnet. Kita akan lihatlah medan magnet disebabkan arus dan solenoid elektromagnet dan juga aplikasi elektromagnet. So, yang lain ni kita akan tengoklah di hari yang kemudian. So, kita mula. Kita mula terus. So, inilah. Tak tengok kat sini. Sebelum ni pelajar dah tahu dah. Elektrik. Apa maksud elektrik. Bagaimana elektrik dihasilkan. Semua pelajar dah tahu, dah faham, dah jelas. So, kita tengok sekarang ni. Bagaimanakah ataupun kita lihat kat sini kesan medan magnet pada suatu konduktor pembawa arus. Senang cerita macam ni lah. Arus satu konduktor, arus mengalir melaluinya dan apakah kesannya. So, secara langsung kesannya adalah inilah medan magnet. So, sebenarnya medan magnet ni adalah kawasan sekitar suatu medan magnet ataupun konduktor. Dalam margin pelajar kita lebih pada konduktor lah yang membawa arus di mana suatu daya magnet akan bertindak pada satu bahan magnet. Bahan tu jadi magnet dan akan wujud satu daya. Medan magnet terdiri daripada garis magnet ataupun flux magnet. Ini gambaran pelajar. Ini adalah gambaran. Sebenarnya kita tak nampak medan magnet ni, tapi boleh kita gambarkan melalui garisan magnet ataupun lebih jelasnya, lebih tepatlah flux magnet. So, arah medan adalah arah daya magnet yang bertindak pada kutub utara yang bergerak dalam medan magnet. So, ini pun cikgu akan tunjukkan lebih jelas lepas ini. Kemudian teras besi lembut ialah teras besi tulen. Maksudnya besi yang tiada campuran dengan logam ataupun bahan-bahan lain. Ini contoh besi lembut lah.
So, kita tengok dekat sini, elektromagnet adalah magnet. Elektromagnet adalah magnet. Elektromagnet adalah magnet yang terhasil apabila satu teras besi lembut dililitkan dengan gegelung dawai bertebat dan arus mengalir melalui gegelung dawai bertebat tersebut. Ini gambarannya lah. Yang ini teras besi lembut lah yang dililitkan dengan gegelung seperti ini. Teras besi lembut ni dalam ni, ini kutub lah, kutub utara dan kutub selatan. So, arus mengalir melaluinya. Ni arus mengalir lah. Pun lebih spesifik ni kita akan tengok. Arus masuk kat sini dan keluar ke sini, apa akan berlaku. Sebenarnya yang akan berlaku di sini adalah kutub selatan dan di sini kutub utara pun kita akan tengok nanti bagaimana ianya terjadi. Okey, dan apa yang berlaku pada teras besi lembut ni, dia akan terhasil magnet sementara sebenarnya. So, bagaimana elektromagnet ni terhasil adalah disebabkan ada dua sebenarnya pecahan, iaitu elektrik dan juga magnet, yang kesannya berlaku dengan jelas apabila satu teras besi lembut yang dililitkan dengan gegelung wayar ke atasnya, di samping itu arus mengalir ke atasnya. Terhasillah magnet sementara, dan kita di situ akan dapat kajilah medan magnet. So, kita nak lihat kat sini aktiviti lah. Aktiviti secara gambaran yang sepatutnya pelajar buat dalam makmal, tapi kita buat secara maya hari ni. Cikgu baca, pelajar imagine di samping gambaran yang ada di bawah nanti. So, apabila arus mengalir melalui suatu konduktor, apa yang akan berlaku pelajar? Apa yang akan berlaku? Akan berlaku medan magnet di sekitar konduktor tersebut lah. So, apa kesannya adalah akan hasil satu medan magnet. Di mana ianya bergantung kepada bentuk konduktor tu lah. Corak medan magnet diwakili oleh garis medan magnet. Semakin rapat garisan medan magnet menunjukkan semakin tinggilah magnet yang terbentuk. Kemudian arah medan magnet bergantung pada arah arus yang mengalir dalam konduktor. Arah medan magnet yang terhasil ditunjukkan ke arah pemisahan jarum kompas yang diletakkan di sekitar konduktor tersebut. Okey, maksudnya kompas ni salah satu tools atau alat yang boleh memandu pelajar atau untuk kita melihat arah medan magnet lah. Bagi suatu konduktor lurus, arah medan magnet ditentukan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Seperti ni. Kamu ambil pensil, kemudian kamu pegang pensil itu, di mana gambaran yang kamu nampak di situ, gambar ni. Okey, apa yang berlaku pelajar? Mata pensil atau pen di atas ni adalah arah arus, arah arus. Kemudian kita genggaman tangan kita, jari kita ni menggambarkan arah medan magnet. Bila arus masuk ke atas, genggaman tangan kita ni, putaran genggaman tangan kita ni dia berputar. So, itu adalah arah medan magnet. So, ini kita panggil hukum genggaman ataupun petua genggaman tangan kanan. Mudah satu hukum untuk pelajar hari ini, iaitu hukum genggaman tangan kanan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, so sebenarnya ni yang berlaku, yang berlaku kat sini apabila kita letakkan serbuk besi, di sekitar dawai yang membawa arus ini ataupun konduktor yang membawa arus ini. So, kita akan lihat corak seperti ini. Kalau tak silap cikgu, kalau pengalaman cikgu dulu sebagai murid, cikgu jumpa ni dalam menengah rendah lah. Sebab tu cikgu tingkatan 2 kalau tak silap. Kamu mungkin dah belajar juga dalam menengah rendah. Tingkatan berapa? Cikgu tak pastilah. Tapi saya rasa pelajar pernah cubalah. Cikgu kamu pernah tunjuk. Ini adalah kawasan serbuk besi yang terbentuk lah. Kita nampak kesan akan seperti bulatan. Tadi dia kata bergantung kan? Bergantung pada konduktor. Dia seperti bulatan. Okay, jadi kita lihat. Cuma dekat sini kita dah nampak. Dia seperti bulatan tapi kita tak tahu arah medannya di mana. So sebab itulah kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Okay? Yang ini adalah konduktor. Yang bulat ni konduktor.
Kita pegang dengan kita kita buat macam ni, kita imagine, so kita dapatilah. Oh, rupanya ini adalah seolah-olah kalau kita tengok dekat sini berpandukan gambar raja yang ada sebelah, dia berpusing ikut arah lawan jam. So ini adalah arah medan magnet jelas So apa yang kamu tengok dekat situ tadi kamu nampak juga kompas. Kompas juga boleh digunakan untuk menentukan arah medan magnet. Sama jugalah seperti ni. Yang ini tiada arus lah. Yang ini tidak ada arus air kosong ni. So ini adalah arah anak panah ataupun jarum kompas seperti ini. Jarum kompas seperti ini biasa ditunjuk. Kamu pun dah faham. Sepatutnya ditunjukkan pada arah apa. Bila diletakkan arus seperti ini, arus ni ke atas ni. Okey, arah medan ni, arah kompas akan jadi seperti ni. Sama konsep dengan hukum genggaman tangan kanan. Dia berpusing mengikut lawan jam. Tetapi bila arusnya ke bawah macam ni, dia akan berpusing mengikut arah jam. Inilah gambaran asalnya lah. Ni gambaran yang kita lukis. Gambaran yang kita lukis. Dan satu lagi yang pelajar perlu faham dalam tajuk elektromagnet ni, kita ada dua simbol ni. Simbol ni memberi kesan sebenarnya. Simbol bulat di tengah-tengahnya pangkal ni membawa maksud arus ke dalam kertas. Arus masuk dulu ada pen kilometriko. Dulu cikgu kepada cikgu pesan, cikgu kamu tengok pen kilometriku bawah dia macam ni pangkah. Maksud tu arus masuk. Ini gambarkan mata pen bermaksud dekat situ arus keluar. Tu gambaran cikgu lah. Cikgu kepada cikgu dia memberi gambaran seperti itu ni kalau kita tak kita guna je lah petua genggaman tangan kanan Okey, soalan macam ni boleh keluar dalam kertas belajar. Kertas 2 kertas 2 bahagian A pun belum ada lagi setakat ni. Pengalaman cikgu mengajar, pengalaman cikgu menghadap kertas soalan eksperimen sebenar, cikgu belum jumpa seperti ini, soalan seperti ini. Tapi boleh sebenarnya Okey. Kemudian corak yang berikutnya kita tengok yang lebih orang kata agak complicated sedikit. Di sini kita ada gegelung bulat. Tadi konduktor tunggal. Tapi yang ini sekarang kita nak tengok yang berbentuk bulat. Gambarannya seperti di sebelah kanan kamu ni lah. Okay, yang ini arus masuk. Yang ini arus keluar. So, letakkan tangan kanan kamu di sini. So, kamu akan dapati ianya berputar pada arah lawan jam. Letakkan tangan kanan kamu di sini dengan ibu jari kamu ke bawah. Ini ibu jari ke atas, ini ibu jari ke bawah. Kenapa? Sebab arus keluar. Dan kamu akan dapati arus atau arah medan magnet akan berputar mengikut arah bagus arah lawannya ikut jam. Ikut jam mesti itu kena dah tengok Yang ini gambaran lah kalau kita tabur sebut besi di atasnya. Inilah yang kita nampak semakin padat tadi kita dah jumpa fakta tu. Semakin padat corak-corak yang terbentuk ni, garisan ni semakin padat bermaksud medan magnet hanya makin kuat. Bila medan magnet makin kuat bermaksud arus yang dikenakan semakin tinggi ataupun besar ni kalau seorang kena lukis lah cikgu bagi gambar kosong. Pelajar lengkapkan gambar raja untuk melukis medan magnet. Sepatutnya pelajar lukis macam ni lah menggunakan petua hukum genggaman tangan kanan yang ini adalah arus lukisan yang lengkap. Dia akan tunjukkan arah arus iaitu akan mengalir dari terminal positif ke terminal negatif Okey. Yang ini pun sama, corak medan magnet pada solenoid. Kamu akan nampak ni. Kalau kamu tengok betul-betul, kamu dah nampak 3 sebenarnya Tadi yang pertama kamu jumpa konduktor tunggal, kemudian kamu jumpa konduktor yang berbentuk bulat, kemudian yang ini kamu tengok solenoid. Solenoid ni adalah konduktor yang kita lilitkan di atas serat besi lembut. Ni lah seperti ni. Sama juga kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Letakkan saja yang ini, letakkan ibu jari kamu ke atas.
Okey, letakkan, kamu akan dapati di sebelah sini, dia akan lawan jam, iaitu arus masuk, yang ini dia akan ikut jam, iaitu arus keluar. Sama saja. Okey. Jadi solenoid ialah gegelung dawa yang sebenarnya kita lilitkan pada silinder, pada satu besi silinder ataupun besi lembut pun boleh. Corak medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid serupa dengan corak medan magnet bar. Okey, betul. Kamu dah lihat pengalaman pada pembelajaran kamu yang lepas, kamu tahu satu magnet bar di hujung di kutub utara dan kutub selatannya akan memberi medan magnet seperti inilah, gegelung ini. Kekutuban medan magnet dihasilkan oleh solenoid dapat ditentukan menggunakan solenoid dengan tangan kanan, supaya jari-jari melengkung mengikut arah pengaliran arus. Arah ibu jari menunjukkan ke kutub utara solenoid. Ni. Hukum tangan. Gunakan juga boleh sama. Macam mana nak menentukan kutub utara atau kutub selatan. Yang paling penting pelajar tahu. Paling penting belajar tahu arus masuk di mana, arus keluar di mana. Macam mana nak tahu? Jawapannya memang ada pada pelajar sendiri. Iaitu kita lihat pada terminal positif. Dia akan mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So dekat sini kita tahulah ini terminal positif. Arus masuk ni. Arus masuk. Arus masuk di sini. Kita pegang ibu jari itu menunjukkan kutub utara dan bahagian belakang tu sebaliknya. Ataupun kaedah lain adalah kita tahu sini arus masuk dan kita tengok di sebelah ini, mata kita di sebelah kesa cikgu yang bergerak ni. Kesa mata kamu dekat sini, kamu duduk dekat sini, kamu tengok arah yang kamu nampak adalah ikut jam, maka ini kutub selatan. Kalau kamu duduk dekat sini, kamu tengok arusnya sini lawan jam, maka ianya kutub utara. Ada dua cara. Satu, kita gunakan genggaman ni. Satu lagi, kita duduk di bahagian arus masuk atau arus keluar. Di mana kalau arusnya ni, kalau kamu nampak arah medannya atau arah arusnya adalah kalau kamu duduk dekat sini, apa dia? Ikut jam, maka dia kutub selatan. Kalau kamu duduk dekat sini, lawan jam, maka ini kutub utara. Okey, saya harap kamu faham, jelas. Nanti kalau kamu tak jelas, kamu tengoklah video cikgu ni perlahan-lahan. Kamu pause, amatinya. Okey, dan paling penting faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet bagi satu elektromagnet. Ini paling senang belajar. Pelajar tak payah fikir panjang. Kalau daripada apa yang cikgu cakap tadi, pelajar sebenarnya boleh nampak dah sebenarnya. Yang pertama adalah bilangan lilitan solenoid. Semakin banyak bilangan lilitan, semakin bertambah, maka apa berlaku? Semakin bertambahlah kekuatan medan magnet. Yang kedua, magneto arus, cikgu dah sebut juga tadi. Semakin bertambah magneto arus, semakin bertambahlah kekuatan medan magnet. Kemudian ketebalan. Kenapa ketebalan dawa ini? Ketebalan dawa ini menggambarkan rintangan yang rendah. Semakin dia tebal, semakin rintangannya rendah lah. Semakin bertambah ketebalan dawa solenoid, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Kenapa? Arus yang melalui dawa itu semakin banyak. Kita boleh guna. Kita boleh guna pengalaman lepas. Kita boleh kaitkan sebenarnya kenapa. Yang bentuk teras besi, menggunakan teras besi lembut berbentuk U. Okey, ni yang baru bagi pelajar. Saya jamin inilah benda baru bagi pelajar. Kita gunakan teras besi lembut yang berbentuk U. Kemudian menggunakan teras besi lembut. Menggunakan teras besi lembut, iaitu besi original lah, yang tidak ada kita letakkan dengan bahan asing lain, logam lain. Kekuatan medan magnet yang dihasilkan bertambah apabila solenoid dililitkan pada satu teras besi lembut. Okey, ini eksperimen lah. Okey, eksperimen yang kita terpaksa secara maya. Kita mengabiniasi dan seolah-olah kita sedang membuat kertas tiga lah. Cikgu dah pesan dengan kamu. Kelebihan pelajar yang boleh melukis gambar raja eksperimen seperti ini. Dengan lengkap labelnya di mana teras besi lembut, solenoid di mana. Kelebihan pelajar itulah dia boleh menceritakan bagaimana radas ini
kita lakukan beroperasi. Maksudnya macam mana kita bermula daripada setup sampailah kita dapatkan data. Pelajar tu boleh sebenarnya. Tak percaya nanti kita tengok. Okey, apa eksperimen? Tujuan eksperimen tak lain tak bukan adalah kita nak kaji ni. Kita nak kaji apakah arus elektrik mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Hipotesis, semakin bertambah arus, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Yang pelajar kena faham, elektromagnet ni adalah magnet sementara. Okey, tujuan, ini adalah orang kata proceeding dalam melakukan eksperimen. Kita bermula dengan inference, hipotesis dan juga tujuan. Okey, untuk mengkaji hubungan arus elektrik dan bilangan klip yang ditarik oleh elektromagnet. Okey, bahan yang dimanipulasikan arus gerak baras, sudah pasti bilangan klip yang akan tertarik oleh elektromagnet. Yang dimulakan adalah bilangan lilitan. Maksudnya bilangan lilitan yang kita gelungkan lah. Gelungkan pada paku tu nanti. Kemudian sedara radar, sedara besi lembut, kelip kertas, emitter, rheostat, kaki retort, bekalan kuasa, lilitan, dawai kupon, dawai penyambung. Mana yang paling penting? Emitter di sini. Emitter adalah alat yang paling penting untuk mengukur arus. Kemudian kita nampak bekalan kuasa. Bekalan kuasa ni bukanlah pemalar yang dimalarkan. Ini adalah alatan, bukan tools. Okey, ini gambar raja yang sepatutnya membantu pelajar membina lita ataupun dalam operasi kamu melakukan eksperimen nanti. Okey, apa yang berlaku sebenarnya saya gambar kasar. Apabila arus mengalir di sini, emitter diletak sini untuk mengukur arus. Dia masuk pada besi lembut yang ada solenoid ni. Apa berlaku? Besi ini akan menjadi magnet sementara atau disebut elektromagnet. Kesannya adalah dia akan menarik kelip kertas ni di sini. Berapa banyak bergantung pada bekalan arus yang dibekalkan lah. Ini adalah untuk mengawal arus. So, apa yang kamu akan nampak sebenarnya? Ini proses switch lah. Macam biasa switch dihidupkan oleh dan rheostat diselaraskan supaya arus elektrik mengalir 1 ampere. Tujuan rheostat. Rheostat ni mengawal arus lah. Kemudian kita adjust lagi boleh jadi 2, adjust lagi boleh jadi 3, seterusnya 5 lah. Dan apa yang berlaku, kita akan nampak berapa banyak klip yang akan tertarik pada magnet tadi, elektromagnet tadi. Kemudian ulang balik langkah satu tu dengan arus yang berbeza, dan inilah contoh penjadualan. Inilah penjadualan yang terbaik bagi cikgu kerana ada arus elektrik dan kemudian ada simbol. Ini ada simbol. Ini adalah contoh analisis graf. Apa yang patutnya kamu nampak, bilangan kita nampak tadi kan. Ini adalah responding variable, inilah manipulated variable. Dalam kertas 3 kita tak perlu letak apa di sini. Tak perlu letak di berkadar linear ke seorang-seorang. Biarkan saja, yang paling penting paksi Y dan paksi X nya betul. So kesimpulan, semakin bertambah arus elektrik, semakin bertambah bilangan kelip kertas yang tertarik kepada elektromagnet. So kekuatan elektromagnet diwakili oleh bilangan kelip kertas yang ditarik olehnya. Kita berjaga-jaga. Ini pun juga contoh jawapan kertas 3. Pastikan tidak berlaku ralat-peralat. Kalau kamu jawab ni sahaja, tak dapat markah penuh. Kamu kena jawab penuh. Pastikan tidak berlaku ralat-peralat dengan memastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala bacaan emitter. Ni baru dapat 1 markah. Kamu jawab sampai ralat-peralat saja, tak dapat markah penuh. Dan pastikan kelip kertas tidak melekat antara satu sama lain. Okey, ni aplikasi lah. Okey, ni yang kita tengok tadi, yang cikgu kata kalau sempat, cikgu ajar. So, alhamdulillah sempat hari ni. Allah memberkati kita, merahmati kita. Okey. So, ini bukan saja-saja cikgu tunjuk sebenarnya. Belajar kalau boleh, pertama cikgu nak pelajar boleh melukis dan melabel gambar raja ni dengan baik. Seorang pelajar yang baik adalah semasa dia belajar, di tangannya sentiasa ada pensel atau pen dan ada selai kertas untuk diconteng, melakar supaya dia boleh ingat. Sebab apa yang kamu baca
dalam kepala kamu itu adalah sementara. Bagaimana nak ingat, kamu kena tulislah, kamu catat. Catatan itu akan mengingatkanlah. Saya rasa kamu dah faham apa yang cikgu cerita dalam kelas. Dan yang paling penting soalan bagaimana prinsip operasi bagi sebuah loceng elektrik di sebelah kanan kamu ni yang biasa keluar dalam soalan kertas 2 bahagian B yang membawa markah sebanyak 4 markah. Inilah contoh. Memang susah nak hafal pelajar, tapi macam cikgu cakap, kalau pelajar boleh lukis, pelajar boleh menerangkan. Contoh, cuba pelajar tengok gambar raja, cikgu baca. Kamu tengok gambar raja, masa cikgu baca, kamu tengok gambar raja. Betul tak cikgu cakap? Apabila switch ditekan, litar dilengkapkan. Mana switch? Ni kan? Kesannya apa pelajar? Kesannya arus mengalir dalam solenoid dan teras besi lembut dimagnetkan. Kan arus mengalir ni. Mana positif? Ni positif kan? Dia mengalir. Dia masuk dalam dalam besi lembut ni yang ada solenoid. So apa berlaku di kawasan ni? Kawasan ni akan menjadi elektromagnet. Betul kan? Kamu pun nampak. Apa kesan magnet? Kesan magnet dia akan menarik besi lah atau logam. So apa berlaku? Anchor. Kawasan ni dipanggil anchor. Mana anchor? Ni. Ni dipanggil anchor besi lembut. Anchor besi lembut ditarik oleh apa? Oleh magnet lembut yang menjadi elektromagnet. So apabila ditarik, anchor ni ditarik, apa berlaku? Tengok kat bawah. Pemukul akan ketuk loceng. Pemukul ditarik bersama kemudian mengetuk loceng. Betul kan belajar? Dan bunyi dihasilkan. So tengok balik gambar raja. Kalau ditarik sini, apa berlaku kat kawasan ni? Apabila ditarik, sentuhan dengan skru pelaras terbuka dan litar terputus. Maka apabila dia tarik kat sini kamu nampak satu sesentuh ni, skru ni dengan ni centuh ni. Bila dia sentuh, litar lengkap. Bila dia tarik, litar terbuka, maksudnya litar terputus. So bila terputus, kesannya pelajar dah faham. Apa berlaku? Pemukul kembali ke tempat asal. Ni kesannya adalah litar terputus, teras besi dinyam magnet, kepingan spring menarik anchor besi kembali kepada litar bersambung semula. Proses ini berulang dan menghasilkan bunyi loceng tanpa henti. Ini soalan 4 markah. Soalan 4 markah. Ada lagi. Geganti magnet. Geganti magnet sama juga. Kalau kita tengok mana switch. Bila switch ditutup, litar lengkap berlaku. Apabila berlaku, arus akan mengalir di dalam litar. Melalui solenoid, seterusnya akan menjadikan kawasan ini elektromagnet. Apa yang berlaku? Dia akan menarik angki besi lembut. Bila ditarik angki besi lembut, apa berlaku? Sesentuh ni bercantum dan litar luar akan berfungsi. Itu contoh. Contoh mudah. Kalau pelajar boleh lukis, pelajar nampak gambar raja, pelajar tahu konsep dia banyak vibrasi. Di sebelah kanan ni pelajar boleh buat ayat sendiri. Tapi kalau boleh setiap poin yang pelajar nak buat itu satu-satu macam ni cantik tapi janganlah buat dalam bentuk poin. Kamu buat dalam bentuk ayat, dalam bentuk karangan tapi dicantum itu juga kaedah menjawab Saya harap faham Saya harap pelajar faham apa yang cikgu maksudkan Tadi di atas saya suruh pelajar tengok gambar raja, cikgu cerita. Gambar raja kat bawah ni cikgu cerita gambar raja saja. Pelajar tengok sebelah kanan lebih kurang sama dan pelajar akan faham apa nanti dan bagaimana nak jawab. Seterusnya cuping telinga telefon. Pun sama, kalau boleh hafal kalau boleh pandai lukis dan tahu bagaimana ianya berfungsi, seterusnya pelajar boleh membuat ni lah. Huraian 4 markah di kertas 2 bahagian B. Cikgu tak perlu terang lah InsyaAllah nanti pelajar boleh tengok sendiri dan pelajar cuba imajinasi bagaimana ianya berlaku. Seterusnya alat pemutus litar seperti ini. Ni untuk angkat lah. Dulu ada satu cerita 13 Ghost cerita hantu dulu cikgu tengok. Ada benda ni cikgu tengok lah boleh tengok lah cerita tu. Bagaimana alat ni berfungsi berdasarkan alat pemutus litar ni sebenarnya mula-mula bila ada arus, konsep sebenarnya apabila ada arus, besi ni menjadi magnet, dia akan tarik besi. Kemudian bila dia nak bawa ke satu tempat lain dan sampai destinasi, dia akan putuskan berkelan elektrik dan besi ni akan jatuh kepada kawasan yang hendak diletakkan. Itu konsep asal. Okey. Sampai situ dulu untuk pengenalan cikgu kepada kamu berkaitan dengan berkaitan dengan belajar kat awal tadi. Kesan apabila suatu konduktor arus mengalir melaluinya akan
Akan apa belajar? Akan timbul, akan wujud, akan ada kesan magnet. Kemudian kita dah belajar bagaimana menentukan arah medan magnet menggunakan hukum petua genggaman tangan kanan. Kemudian pelajar dah lihat bagaimana menentukan kutub utara dan kutub selatan apabila sebuah solenoid dililitkan pada besi lembut, yang mana satu kutub utara, yang mana satu kutub selatan. Dan cikgu tegaskan juga bagaimana nak tahu arus tu masuk, lihat pada positif kerana arus akan mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. So, sebenarnya itu saja hari ini. Saya harap pelajar dapat mengamati cuti yang ada ni. Okey, dapat tengok video yang cikgu sediakan. Dapat buat latihan yang cikgu sediakan dalam Telegram. Banyak tu sebenarnya. Itu latihan kendiri. Cikgu dah sertakan jawapan. Okey. Pelajar boleh semak jawapan tu. Sama ada pelajar nak buat dan tengok jawapan atau pelajar sama buat nak tengok jawapan. Pun terpulang kepada pelajar. Yang penting pelajar memunafaatkan cuti kamu dan pelajar faham. Tugas kamu untuk meningkatkan mutu hasil belajar kamu dan bersedia untuk peperiksaan yang paling hampir, peperiksaan setengah tahun. Ini sebelum kita akhiri kelas kita, sama-samalah kita baca, bagi pelajar Islam kita baca surah Wal-As lah dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.